يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Dan kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan, yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Ia berlaku sombong, tak kala kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Kalaulah Qarun bijak pandai, tidakkah ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang telah lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Dan ingatlah orang-orang yang berdosa, apabila mereka diseksa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, kerana Allah sedia mengetahuinya. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka, janganlah kamu berkata demikian. Pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah. Dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun mulai sedar sambil berkata, wah, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan dialah juga yang menyempitkannya. Kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbus dalam tanah seperti Qarun. Aduhai, sesungguhnya orang-orang yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Qarun dan kesudahannya. Bermula daripada ayat yang ke-76 sehingga ayat 82. Surah yang ke-28 dan suratul Qasas pada juzuk yang ke-20. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini Allah menceritakan tentang antara golongan yang kufur pada Allah. Kalau sebelum ini diceritakan golongan yang kufur itu yang menyembah berhala. Golongan yang kufur itu yang punya jawatan seperti Fir'aun dan Haman. Kali ini Allah Ta'ala menyebut satu lagi kelompok yang kufur pada Allah, yang lupa bahawa nikmat itu semua datang dari Allah, iaitu golongan
kalangan orang kaya yang diwakili oleh seorang lelaki bernama Qarun. Qarun merupakan daripada keturunan Bani Israel. Bahkan nama sebenarnya kata ulama ialah Qarun bin Yashur bin Qahas. Itu datuk kepada Nabi Allah Musa AS. Dan beliau dianggap oleh kebanyakan ulama nasab bahawa sepupu kepada Nabi Allah Musa AS. Dianggap sebagai sepupu Nabi Musa. Setengah menyatakan sepupu sebelah ayahnya, setengah mengatakan sepupu sebelah mak dia. Artinya beliau seorang yang punya hubungan yang akrab, yang dekat dengan Nabi Allah Musa AS. Tetapi yang menjadi keburukan Qarun itu lambang orang yang tidak sedar diri. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia sombong dan dia takabur. Bahkan dia menggunakan kekayaannya untuk memusuhi Nabi Allah Musa. Walha Qarun dianggap salah seorang daripada ahli ibadat di kalangan Bani Israel. Asalnya. Bahkan di kalangan orang yang menghafal kitab Taurat. Dia sama dengan Yusha bin Nun, antara anak didik Nabi Allah Musa. Dan sampai peringkat ibadat Qarun ini hebat, dia sampai bertapa. Jauh daripada orang ibadat. Sehinggalah satu ketika, bila Qarun merasakan hidup susah ini membebankan, maka dia mula nak kaya. Maka alasan nak kaya, sebagaimana semua alasan orang nak kaya, nak tolong orang, nak bantu orang, nak buat baik tu, nak buat baik ini sebelum dapat. Ini cerita Qarun. Dan ini cerita pada semua orang yang sebelum dapat sentiasa bercita-cita dan berazam buat baik, tapi bila dapat lain jadinya. Supaya dia tahu bahawa kita akan dihukum dengan percakapan kita. Maka dikatakan bagaimana Qarun menimbung kekayaan. Ada 3 riwayat. Yang pertama menyatakan bahawa Qarun Allah berikan kepadanya ilmu menukar tembaga menjadi emas. Dia ambil ilmu ini daripada Nabi Allah Musa AS. Setengah menyatakan bahawa dia merapatkan dirinya dengan Fir'aun. Menjadi mata-mata Fir'aun, lalu mendapat ruang untuk dia berniaga. Lalu dengan hubungannya dengan Fir'aun, dia mengumpul kekayaan yang banyak. Bahkan dikatakan kekayaannya mengatasi kekayaan Fir'aun. Sebab itu kita cerita Qarun. Kalau dia kaya biasa-biasa tak ada cerita. Kekayaannya. Umpama kita tengok hari ni lah, ada orang lebih kaya daripada raja. Dan dia bukan raja. Dan ada orang lebih kaya daripada Perdana Menteri. Jadi tak tahu yang kumpul duit. Dan ada yang mungkin lebih kaya daripada mana-mana orang yang punya pengaruh dalam negara. Ada orang macam tu kaya. Setengah negara pinjam duit dengan orang kaya. Ada negara-negara dipinjam duit dengan orang kaya. Kayanya orang tu. Maka Allah menceritakan ini Qarun orang kaya. Asal keturunan salah seorang daripada pengikut Nabi Musa. Ahli ibadat. Baik. Soleh orang ni. Ada riwayat menyatakan bahawa Qarun mendapat kekayaan daripada 2 sumber itu. Perniagaan dan kemampuan menukar tembaga jadi emas. Dua-dua dia dapat. Maka kekayaannya mendadak. Dan dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai orang yang kedekut. Amat kedekut. Bila mana disyariatkan supaya dikeluarkan zakat, maka bermulalah permusuhannya dengan Nabi Musa. Mula dia sombong. Bila turun syariat zakat. Syariat zakat ni bukan syariat zaman Nabi Muhammad SAW saja. Semenjak Nabi-Nabi dulu. Sebagaimana Nabi Allah Isa menceritakan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewajibkan aku untuk solat dan zakat selagi mana aku hidup. Artinya syariat zakat ni dah lama. Maka Nabi Allah Musa AS berunding dengan Qarun supaya dia mengeluarkan zakat. Maka dia bersetuju untuk mengeluarkan untuk 1000 dinar, 1 dinar. Untuk 1000 dirham, 1 dirham.
Untuk 1000 ekor kambing, seekor kambing. Kadar yang perlu diinfakkan. Tiba-tiba dia rasa macam banyak. Asalnya Nabi Allah Musa jumpa dia setuju. Infaklah awak duit banyak. Awak kena keluar zakat. Dan tolong fakir miskin. Lama-lama dia rasa bahawa kenapa aku nak beri duit pada Musa? Kenapa nak beri duit pada Musa? Maka dia mula membenci Nabi Allah Musa kerana syariat zakat. Dan ketika itu dia merancang pelbagai kejahatan kepada Nabi Allah Musa AS. Ya, ada banyak riwayat apa yang dia lakukan. Cuma kita nak beritahu Qarun, dia kaya. Itu poin dia kaya. Di kalangan Bani Israel. Seorang yang alim dan antara yang menghafal kitab Taurat. Seorang yang sombong dengan kekayaannya dan kedekut untuk mengeluarkan zakat. Kerana nanti kita akan lihat ayat yang menunjukkan bahawa dia kedekut. Dan seorang yang mengingkari perintah Nabi Allah Musa dan memusuhinya. Bagaimana bentuk pemusuhannya, ada banyak kisah dan cerita. Dan kita tak berminat nak cerita boleh panjang-panjang ni. Tapi oleh kerana setiap cerita dia perlu ada kesohihan dia. Kalau cerita tak kuat kesohihannya, maka tidaklah dipegang oleh ulama. Namun, kalau kita lihat, ta'bir Al-Quran menyatakan dia kaya dan dia sombong. Kaya dan sombong. Dan menganggap kekayaannya bukan daripada pemberian Tuhan, tapi pemberian ilmu pengetahuannya. Untuk dia tidak mahu ada satu komitmen dengan perintah Allah, iaitu perintah zakat. Oh, ni saya ambil, saya dapat, saya peroleh semua daripada ilmu saya. Ilmu perniagaan, ilmu menukar tembaga kepada emas. Ilmu untuk simpan harta. Biar jadi banyak. Dia bukan sekadar cari harta, cari simpan pun kena tahu. Biar dia tahan lama. Maka semua ilmu kekayaan, wa imma niaga, wa imma mencipta kekayaan, wa imma menyimpan kekayaan. Semua ada pada Qarun, maka lengkap dia. Menjadi orang kaya. Sehingga Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kekayaannya, di mana pun Qarun berjalan, dia akan bawa anak kunci. Dia bawa anak kunci. Dan anak kuncinya dibuat dari emas yang dipikul oleh lelaki-lelaki yang kuat. Dalam Quran menyebut lelaki kuat. Kata Ibn Abbas, seramai 40 lelaki yang kuat. 40 lelaki yang masa-masa ni, yang kalau orang kita sebut berkatang ni badang ni, so, untuk pikul kunci dia je. Itu pun nampak tak larat. Kerana kunci ni daripada emas. Kita belum jumpa orang kaya atas dunia ni jalan buat kunci. Tak jumpa. Sebab dia tak kaya sangat. Mungkin jalan dia cuma bawa jam mahal sikit, kasut mahal sikit, mungkinlah bawa kereta mahal sikit. Qarun dia berjalan dengan suatu mauqif dia bagi. Mauqif rombongan besar seperti dia raja. Ada ulama menyatakan Qarun tak akan berjalan melainkan dengan 4,000 orang keliling. Dia macam kombo besar. Dan lelaki-lelaki yang ditugaskan khas memakai pakaian yang bertatakan emas dan permata. Dia punya pekerjanya pun pakaian dia emas. Yang kata dia pekerja dia. Dan memikul kunci-kunci emas. Bukan bawa kunci, pikul. Kita kalau kaya pun bawa lagi kunci. Tak gelung tu kaya dah tu. Ada 10 buah kedai. Kaya dah tu. Ni pikul. Pikul ni berat, benda berat. Kerana emas, kerana kunci itu sendiri punya harganya. Kunci tu ada harga dah. Kita kunci mungkin tak ada harga. Yang ada harga pada barang yang tempat kunci tu. Maka Allah bila menggambarkan kekayaan Qarun, Allah tak cerita dia ada emas kat mana-mana. Allah cerita kunci dia. Dan kuncinya besar dan dipikul kunci dia. Mana ada orang kaya pikul kunci. Bawa tak poket je kunci. Ni pikul. Dengan rombongan seperti rombongan raja. Kaya. Dan Firaun beri muka pada dia. Dia bergerak. Sehingga walau dia asalnya daripada pengikut Nabi Musa dan beriman dengan Nabi Musa. Ada golongan yang Allah cerita memang asal kafir. Ada golongan yang asalnya Islam tapi jadi kafir. Ini Qarun yang asalnya Islam. Tapi kerana kekayaan dan kerana cintanya pada dunia, dia boleh jadi kafir. Memusuhi Nabi Allah Musa. Siapa pun musuh Nabi, dia kafir. Maka Qarun ini diberi ruang yang besar kepada Firaun untuk bergerak atas muka bumi. Dan dia ada tempat ataupun bandarnya sendiri. Dia buat perkampungannya sendiri. Yang penuh dengan para pekerjanya. Yang menyimpan gudang-gudang kekayaan yang banyak. Maka Bani Israel mula berpecah.
Satu golongan melihat Korun ni akan binasa. Sombong semacam, lalai. Dah tidak lagi menyayangi Nabi Musa, bahkan memusuhi. Satu kelompok lagi menjadikan Korun sebagai ikon. Untungnya Korun, kita nak jadi macam Korun lah, kaya. Ikon. Kan dilihatnya kekayaannya, dia tak lihat apa yang ada di sisi Allah. Maka Bani Israel berpecah pada dua. Satu kelompok yang mengkagumi Korun. Satu lagi kelompok yang memberi nasihat dan amaran kepada Korun. Mereka bertemu dengan Korun, mereka beri nasihat. Dan Allah ceritakan nasihat itu. Dan ini ringkasan daripada kisah Korun. Jadi lihat bagaimana Allah sebut. Allah cerita tentang Korun. Sebab Korun unik kerana Allah sebut dalam Quran ceritanya. Dengan namanya. Sama sebagaimana bila Allah menyebut tentang Fir'aun dengan namanya. Maka Allah berfirman, Inna Korun. Sesungguhnya Korun. Kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Merupakan kaum Nabi Musa. Daripada kaum Nabi Musa. Yang dimaksudkan kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel. Yang dia sendiri melihat kezaliman Fir'aun. Kejahatan Fir'aun. Dia tengok. Kerana bergenerasi mereka dibunuh. Lelaki-lelaki mereka. Dan dia di antara pengikut Nabi Allah Musa AS sebagai kita sebut tadi. Bila Allah kata, Kana min qaumi Musa, kaum Musa. Maknanya ikut Nabi Musa. Fabagha alaihim. Tetapi dia sombong kepada Bani Israel. Dia tunjukkan kesombongan dan kejahatannya. Serta kezalimannya. Dengan hartanya yang banyak. Dengan kedudukannya di sisi Fir'aun. Bahkan dia ingin Nabi Allah Musa dan seluruh Bani Israel duduk bawah dia. Dia nak ketua. Dia siapa pun ingat, Musa kau tak jadi ketua. Aku ketua. Sebab dah dari dasar dia yang kaya tu ketua. Itu pemikiran Yahudi. Syarat nak jadi ketua kena kaya. Dalam Islam bukan itu syarat. Lalu Korun ini, dia nak seluruh Bani Israel berada di bawah pemerintahan dia. Kena ikut cakap aku. Maka dia nak ada autoriti di sendiri. Kata Allah, kenapa Korun jadi sombong? Maka sebabnya, wa atainahu, kerana kami berikan kepada Korun minal kunus. Kunus yakni pembendaharaan harta. Bila sebut perkataan kunus, diambil daripada perkataan kanzun. Kanzun ni pembendaharaan. Jamak dia kunus. Ta'bir Quran pada kanzun untuk menunjukkan harta ini tidak dikeluarkan zakat. Sebagaimana Allah sebut dalam surah yang lain. Allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan kanzun, menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka bila Allah sebut tentang Korun, Allah cerita hartanya ialah pembendaharaan yang tidak dikeluarkan zakat. Yang tidak dikeluarkan sedekah. Dengan bahasa mudah, dia kedekut. Kedekut untuk buat baik. Kedekut untuk menurut perintah Nabi Allah Musa, yakni keluar zakat. Maka Allah cerita lagi, dia ada kunus. Ma yang mana, dia punya store hartanya, ma yang mana, inna mafatihahu, sesungguhnya kunci-kuncinya. Kunci-kunci milik Korun. La tanu'u bil usbati ulil quwwah. Dipikul oleh sekumpulan lelaki yang kuat. Allah cerita kunci dia. Dipikul dengan sekumpulan lelaki yang kuat, yang ramai. Setengah ulama kata dipikul oleh 40 orang. Setengah menyatakan bahawa dia letakkan pada 70 ekor kaldai kunci-kuncinya. Dia ada kenderaan ni, 70 kenderaan untuk letak kunci je. Jadi kalau buat konvo tu, kenderaan-kenderaan yang banyak, kenderaan-kenderaan yang dinaiki orang, ada kenderaan yang dia letak kunci je. Macam kita buat kereta 3 buah, seorang jadi driver dalam tu kunci semua. Kalau ada orang atas dunia ni, kereta dia tadi, ambil kereta Myvi sudah lah, penuh dengan kunci. Kalau kereta Wak Haji kita tu penuh dengan kunci. Memang kaya lah dia. Tu bawa kereta kecil tu penuh kunci. Bayangkan 70 buah kereta, kenderaan. Ya, ta'bir Al-Quran bila sebut kaya, Allah cerita kunci. Allah cerita dipikul. Allah cerita dibawa oleh orang gagah.
Orang kuat, bukan orang biasa pegang kunci. Makna kaya. Kemudian kata Allah SWT, idh qala lahu qaumuhu, bila kaumnya, kalangan ulama'-ulama'nya, kalangan orang-orang solehnya tengok Qarun ni ngarut ni. Dia suka pamer kekayaan. Dia suka kalau berjalan tunjuk dia kaya. Dia suruh orang puji dia kaya dia. Ni jadi perangai suka tunjuk kekayaan. Tunjuk kemewahan. Pamerkan kunci-kuncinya, orang-orangnya, pekerja-pekerjanya, pakaian-pakaiannya, kenderaan-kenderaannya. Dan dia keluar pada waktu orang ramai melihatnya. Dia tak keluar tengah-tengah malam, siang-siang ni. Biar orang tengok, biar orang nampak. Maka kata Allah Ta'ala, sekumpulan orang-orang baik menasihatinya dengan dia menasihat. Yang Allah rakam dalam Quran. Idh qala lahu qaumuh, ketika mana kaumnya berkata kepadanya. Apa maksud kaum di sini? Orang-orang baik di kalangan Bani Israel. Orang-orang soleh. Yang nampak dia mula sombong. Yang nampak dia mula jadi jahat. Yang nampak dia mula lalai daripada ingat akhirat. Maka nasihat pertama, la tafrah. Jangan seronok sangat dengan dunia ni. Jangan seronok sangat dengan harta sementara ni. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka manusia yang tunduk terlalu gembira dengan harta. Allah tak suka. Contoh kita bila dapat satu nikmat, kita gembira. Itu normal. Tapi melampau tunjuk gembira, mempamerkannya pada orang lain dengan sombong, maka Allah tak suka. Kita ada nikmat, ya, boleh berkongsi, boleh tunjuk, tapi jangan melampau. Bila kita mula melampau-lampau sehingga peringkat menghina orang lain, maka Allah Ta'ala tak suka. Nasihat yang kedua, orang-orang baik kepada Qarun, kata mereka, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Jadikan harta kekayaan kamu tadi untuk mencari akhirat. Harta ini untuk dijadikan amalan akhirat. Kata orang-orang baik ini, wabtaghi, carilah dengan apa yang Allah kurniakan kamu tu, harta banyak tu, negeri akhirat. Tuan-tuan, bila kita kaya, dengan kaya kita nak buat apa? Dengan kaya kita nak makan, banyak mana kita nak makan. Dengan kaya kita nak travel around the world, seluruh dunia, nak orang mana lagi? Dengan kaya kita nak itu ini, tak, benda tu tak akan jadikan kita kenyang dan puas. Allah suruh jadikan dengan nikmat kita banyak, carilah pahala. Dengan harta banyak, dengan masa banyak, dengan tubuh sihat, dengan apa yang Allah berikan kita, carilah pahala. Dengan ilmu banyak, dengan pangkat tinggi, dengan pengaruh luas, dengan populariti, dengan apa yang Allah beri tadi, gunakan untuk akhirat. Bila mana kita popular, guna untuk akhirat. Ajak manusia pada Allah. Sebab ada orang, dia nak suruh orang popular ajak. Kalau orang biasa ajak, jom ke masjid, tak ada. Panggil orang popular seorang, jom ke masjid, penuh masjid. Sebab apa? Dia popular. Kan macam tu orang bila nak suruh produk laku ke, kalau buat event apa-apa ke, dia cari seorang popular, panggil. Jom, saya akan turun di situ. Dia orang pakat turun belakang. Maka kalau kamu glamour, popular, gunakan popular untuk cari akhirat. Kalau orang-orang baik, orang popular tuan-tuan, dia tunjuk benda-benda baik, orang pakai ikut belakang. Orang pakai ikut. Dia ada seorang popular kat Amerika, dia popular main NBA. Bola keranjang, popular. Ni syarikat sukan nama apa? Reebok. Orang kampus dia panggil Reebok. Reebok ni, dia pun buat kasut nama orang ni. Sebab dia popular. Buat kasut nama orang ni. Bayar 30 juta. Kasut nama dia. Dan buat satu kontrak, dia bayar sampai mati. $900,000 USD setahun. Sampai mati. Dia glamour dia. Sebab kasut tu nama dia, orang pakat semua beli kasut tu. Glamour. Maka Reebok ni tahu orang glamour, dia boleh buat duit. Tahu syarikat-syarikat besar, dia guna orang glamour semua. Mana dia guna tuan-tuan, tak glamour. Tak laku. Dia guna orang glamour, dia pun naik bilion jualan dia. Dia tak perlu promosi barang dia baik, cukup ditunjuk orang popular. Maka Allah ajar kita, kalau kita ada lebih benda dunia, gunakan untuk cari akhirat. Yang glamour, cari akhirat. Yang berpangkat, cari akhirat. Yang ada harta, gunakan untuk akhirat. Barulah betul. Ini nasihat para ulama, orang soleh kepada Qarun. Qarun, mu ni harta banyak, makan tak habis. Gunakan apa yang Allah berikan tadi untuk cari akhirat.
Lalu nasihat dia yang ketiga. Nasihat para ulama dan orang-orang soleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia, tak salah. Sebahagian kekayaan kamu dapat menikmati kelezatan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, berkahwin. Kerana semua itu hak yang Allah benarkan. Bahkan untuk tetamu kamu pun boleh. Untuk tetamu kamu, kita ada duit banyak, kita sediakan untuk tetamu. Maksudnya ialah, tuan-tuan, kalau kita rezeki banyak, boleh tak kita beli baju mahal? Boleh. Rumah mahal? Boleh. Kita nak beli mansion, nak beli agam, okay, boleh. Tak salah. Tak ada pun fatwa kata haram. Belilah, duit banyak. Nak beli kereta mewah, belilah. Tak salah. Tuan-tuan nak beli kereta apa, nak rumah apa, nak beli baju semahal mana pun, nak beli beg tangan, nak beli beg kaki ke, nak beli apa ni, kita punya kasut. Tak ada satu pun fatwa kata haram beli benda mahal. Tak ada. Mampu beli. Mampu beli. Dan itu merancangkan ekonomi. Itu bagaimana ekonomi itu bergerak. Kalau tidak, semua kedai itu bangsa belaka. Tak adalah ke restoran. Sebab ada kalangan mereka yang cenderung untuk berbelanja lebih besar. Berbelanja lebih mahal. Kita mungkin saya makan RM50 dah kenyang dah satu family. Dia makan RM1,000 orang. Dia makan RM1,000 seorang. Jadi kaya biarlah dia. Tak salah, tak berdosa pun. Asalkan dia makan benda halal. Lalu dalam nasihat ini, wala tansa nasibaka minad dunya, tak salah kamu menggunakan kekayaan tadi untuk bahagian dunia kamu, tak salah. Silakan. Bahkan Allah sebut dalam ayat yang lain, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan segala perhiasan yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini? Siapa kata tak boleh haram? Siapa kata bila orang tu bermewah hukumnya haram? Siapa cakap? Dan ini perdebatan terkenal antara Ja'far bin Muhammad As-Sadiq dengan seorang ulama sufi zamannya. Kerana ulama sufi tadi pakai baju-baju buruk-buruk, yang Ja'far bin Muhammad, ulama besar ini, salah seorang daripada guru Imam Abu Hanifah, dia suka pakai baju mewah. Dan bajunya lebih mahal daripada baju khalifah. Khalifah tu raja waktu itu tak lawan baju dia, mahal. Cara hidup dia macam tu, mewah. Dan dia orang alim besar. Lalu seorang tegur dia ni, kenapa mewah ni? Ni orang tak ingat akhirat. Dia pun kata, kul man harrama zinatallah. Siapa berani kata haram dia ni? Kau berani kata haram? Ini Allah berikan pada hamba-hamba ni. Dan ini menjadi nikmat khusus hari akhirat. Kata hari akhirat kelak orang beriman macam mana? Pakaiannya daripada segala kemewahan. Segala kemewahan. Orang beriman dalam syurga tak pakai baju compang-camping atas nama zuhud. Tak ada. Dia memakai pakaian paling mewah. Maka demikian juga di dunia tidak salah orang beriman memakai pakaian yang tak salah. Dengan syarat dia tak hina orang. Dengan syarat dia tak sombong. Silakan menikmati hasil kekayaan yang dia ada. Dan ini nasihat ulama Bani Israel pada Qarun. Tak salah kalau kamu nak mewah kaya, tak salah. Tapi harta yang utama gunakan untuk akhirat. Nasihat keempat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuatlah baik sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Yang ni tolonglah orang susah. Tolonglah anak yatim. Tolonglah orang yang berhajat. Tolonglah mereka dengan wajah yang tersenyum. Dengan pertemuan yang baik. Dengan cara yang baik. Melayani dengan cara yang baik dan menghormatinya. Dah kamu kaya, gunakan kekayaan tadi untuk buat baik pada orang. Buat baik ini bukan sekadar hulur duit. Wajah tu pun kena senyum. Jangan hulur dengan muka sombong. Ambil duit. Oh, muka ketat. Tak. Hulur duit, hulur bantuan dengan wajah yang juga yang indah. Wajah yang baik. Kerana memuliakannya. Kerana menghormati orang yang menerimanya. Bukan kerana memandang rendah yang menerimanya. Antara kesempurnaan kebaikan kita, bila kita buat baik pada orang, kita tak pandang rendah orang yang kita buat baik. Tapi antara kecacatan kebaikan kita, waktu kita buat baik, kita kepung macam pandang rendah dia. Dalam hati kita kata menyusuh orang ni, minta dia kerja. Walau itu medan pahala kita. Walau itu lubuk pahala kita. Tiba-tiba kita menganggap bahawa kita ni lebih utama daripada yang menerimanya. Walau kerana sebab dia kita dapat pahala. Kalau dia tak nak terima, bukankah kita tak dapat pahala? Maka harta itu tidak akan bernilai dan bermakna. Oleh sebab itu jangan seorang bila mana memberi, membantu, jangan menganggap bahawa dia lebih mulia pada orang yang dibantu. Bahkan dia merasa gembira kerana orang yang ditolongnya ini hendak menerima bantuannya, kerana dengan sebab itu dia dapat pahala.
Sebab tu disebut kata ahsin, buat baik. Kama ahsanallahu ilaik, macam mana Allah buat baik pada kamu. Nasihat kelima, wala tabghil fasada fil ard, jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Dengan kezaliman, dengan menyakiti manusia. Innallaha la yuhibbul mufsidin, kerana Allah tak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Apa kerosakan yang dibuat oleh Qarun? Kata kerosakan yang dibuat oleh Qarun yang pertama ialah dia sombong dengan harta yang dia ada. Maka sebab itu Allah sebut ni kerosakan pertama dia. Dia tak ngaku Tuhan memberi nikmat. Yang satu lagi golongan yang tak ngaku Tuhan tu Tuhan. Dan mereka menyembah berhala. Itu satu kelompok yang kita dah sebut dulu. Ini kelompok yang melihat segala nikmat yang diperolehi, hasil titik pelur, tulang pak kerat, ilmu yang dia ada, pengalaman dan sebagainya. Inilah dia mazhab orang-orang dunia sekarang yang lupakan Allah. Lalu kita pun mengkagumi ikon-ikon kaya, kononnya sebab dia bijaklah dia kaya. Maka orang yang kita kagumi belum mati dah bankrupt. Belum mati dah muflis. Kita kagum hebat dia macam mana boleh cari duit bilion-bilion. Tak lama, satu malam je hilang. Ni ada bilioner kripto. Saya baca surat khabar semalam. Kripto. Kaya. Tapi dalam satu malam, hari ni mata wang kripto jatuh. Yang jadi Bitcoin semua jatuh. Jatuh dalam satu malam, dia rugi hampir 70 bilion. Daripada orang kaya, bilioner kripto, jadi muflis. Miskin. Satu malam ni. Saham jatuh habis. Sahamnya jatuh sampai 95%. Jadi kalau harga RM1, jadi 5 sen tinggal. Jangan orang main-main saham ni, dia muflis kejap ni. Baik tuan-tuan buat store jual pisang. Lambat muflis. Jual keropok ke, yang main-main saham ni, dia sekejap je. Hari ni labur, esok muflis. Nak mula-mula sombong, seronok, kena jatuh sekali je. Habis gadai semua. Ni kita dah baca, kita dah tengok bilioner-bilioner dunia yang hilang berbilion satu malam. Bertukar. Ada seorang hamba Allah, kita orang kaya belaka ni, yang kita kata bijak. Dia ni tuan-tuan, duit dia tak suka simpan dalam bank. Saya tak nak sebutlah nama dia ni, tak suka simpan dalam bank. Dia suka simpan dalam guni. Rumah dia berguni-guni duit. Guni duit. Dan dia sentiasa buat pesta rumah dia habis berjuta. Satu malam. Juta habis. Kawan-kawan dia datang masuk bilik dia, curi duit dalam guni dia. Tiap-tiap malam macam tu, curi. Sampai habis duit dia dalam guni. Bayangkan simpan duit dalam guni. Maknanya duit dia ratus juta. Kekayaan dia. Last kali dia tak ada duit untuk makan. Tak ada duit untuk dia makan. Habis tergadai semua, habis duit. Walau dia terkenal kaya. Bilion. Jadi kita fikir orang kampung macam kita ni, kalau dapat 1 juta, terus kita pencet. Tak nak kerja lah. 1 juta lah kita, 1 juta tak banyak ni, kita belanja sikit. Kita dah target belanja sebulan 2,000, 3,000, 1 juta ni sampai mati. Kita ni. Tapi bila kita lihat ada orang, bagilah berapa ratus juta, dia tak cukup. Kita mula-mula lihat orang kaya ni macam pijak cari harta. Kita lupa, baik yang kaya, baik yang miskin, semua Allah sedang uji dia. Dia berada dalam radar ujian Allah. Bila mana dia sombong, kita tengok dia jatuh macam mana. Yang ada kuasa pun sama. Yang nama presiden even ditaktur, akhir jatuh. Ni Aidit Amin. Kita tahu cerita Aidit Amin. Ni ditaktur hebat, kaya. Dia kalau minum air dan tengkorak orang minum air. Mana yang lawang dia, dibunuh. Tengkorak tu dibuat cawan. Dia ingat dia takkan jatuh, akhir dia jatuh. Jatuh teruk dia. Dia usir keluar dari negara dia. Sama macam cerita Sri Lanka, sama. Lari, pas ke Singapura, lari ke sini. Tak tahu nak lari ke mana. Akhirnya terpaksa balik. Tunggu rakyat belasah dia. Ni cerita orang kaya, mana bijak? Tak bijak, Allah uji. Itu tuan-tuan jangan kagum sama orang kaya sampai lupa hakikat rezeki dari Allah. Allah sedang uji. Ni kita kagum, bila kaya sikit bijak. Kaya sikit nampak bijak. Dia tak semayang, kita pun tak semayang sekali. Sebab rasa macam bijak. Dia langgar perintah Allah, kita langgar sekali. Tentang kaya, miskin, semua Allah uji kita. Yang kaya boleh miskin, yang miskin boleh kaya. Yang tak ada kuasa boleh naik kuasa, yang ada kuasa boleh jatuh kuasa. Baca kisah Jalut dan Toluk. Toluk orang kampung. Orang kampung duduk pedalaman. Tak pernah terfikir pun dia akan jadi raja, tak pernah terfikir pun jadi ketua. Akhirnya Allah mengangkat Toluk. Ini pula Jalut.
Ni maharaja hebat, tentu gegasi besar. Akhir sekelip mata jatuh di tangan seorang kanak-kanak bernama Daud. Yang membunuhnya dengan lastik je. Lastik jatuh. Pening kepala. Ambil pedang pancung. Siapa bunuh Jalut? Nabi Allah Daud. Wa qatala Jaludu Daud. Dan Daud membunuh Jalut. Jalut gagah kalah dengan budak. Nak tunjuk apa? Ini semua ujian Allah. Maka bila Korun, kerosakan dia apa dia? Dia tak mengaku nikmat tu datang dari Allah. Maka itu kerosakan dia, kejahatan dia. Supaya kita pun sedar semua. Ni nikmat yang kita dapat dari Allah, bukan dari kita. Kata Korun. Qala, kata Korun. Lepas dia dengar 5 nasihat. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua daripada ilmu yang aku ada. Pengalaman yang aku ada. Kepandaian yang aku ada. Tuan-tuan, bukan Korun seorang je macam ni. Allah cerita ramai perangai Korun. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa iza massal insana dhurru da'ana thumma iza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Bila mana manusia ditimpa kesusahan, mereka menyeru pada kami, berdoa pada kami, minta dilepaskan. Dan bila mana kami lepaskannya dan kami beri nikmat padanya, mereka dengan cepat berkata, ini kepandaian saya. Waktu mufli, waktu bengkrak. Kenapa bengkrak je? Ini ujian Allah, Ustaz, takdir. Nak buat macam mana takdir? Ya, bila jatuh. Bila naik, boom meletup. Saya banyak strategi. Saya guna kaedah ini. Waktu jatuh, Allah dah takdir macam mana, buat macam mana. Kenapa tak cakap bahasa yang sama? Bila naik je nampak ni. Power ni. Bijak. Bila jatuh, Allah uji saya, Ustaz. Saya redha. Bagus jatuh. Orang macam ni baik jatuh. Waktu sakit nak macam mana, Ustaz? Allah uji saya. Waktu sihat, saya makan vitamin, Ustaz. A sampai Z vitamin saya makan. Vitamin A, B, C sampai Z. Tengok cara latihan. Belum tidur makan ni. Bangun tidur makan ni. Gaya hidup sihat. Hidup sihat, Ustaz. Tak macam geng-geng masjid ni, Ustaz. Ni geng-geng kolesterol berlaku, Ustaz. Lepas makan. Lepas makan kata dia. Ni, pagi jogging. Lepas tu sekian berkayak, sekian. Tahu kiok awal, mati awal. Tu dia nak cakap apa tu? Jangan sombong sangat. Allah dah ingatkan manusia, jangan bermazhab Korun. Apa dia mazhab Korun? Senang sikit mengaku dia. Susah kata ini ujian Allah. Ini mazhab Korun. Allah cerita Korun bukan kerana Korun tu saja jahat. Tapi Allah nak cerita ideologi Korun tu yang meresap dalam banyak jiwa dan minda manusia. Sehingga lupa kurnia Allah nikmat. Kita gagah lupa Allah bagi. Kita sihat lupa Allah bagi. Kita duk sibuk kita punya cara-cara, kita punya petua-petua. Pak saya amalkan sat petua orang lama. Petua ni, petua tu. Dia lupa bahawa petua paling baik untuk hidup sihat dunia akhirat ialah ibadat dan taat pada Allah. Tu petua dia, taat. Mati pun kita dalam keadaan baik, hidup pun dalam keadaan baik. Maka mazhab Korun ini yang disebut oleh Allah. Dan ayat yang lain Allah kata lagi, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassat la yakulanna hadza li. Sekiranya manusia itu kami berikan nikmat sesudah mereka susah dan sukar, lalu mereka berkata, ini aku yang layak. Hadza ma astahiquhu. Ini memang sebab saya layak dapat. Macam mana awak boleh macam ni? Sebab saya layak. Saya guna kaedah tu, kaedah ni. Maka ini sombong manusia. Kemudian kata Allah, jawapan pada Korun. Awalam ya'lam, tidakkah Korun tahu annallaha, sesungguhnya Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun, telah membinasakan orang sebelumnya, kurung-kurung yang lalu. Man huwa ashaddu minhu quwwah, orang yang lebih kuat pada dia, wa aktsaru jam'a, lebih banyak harta daripada dia. Menunjukkan Korun bukanlah paling kaya. Ada yang paling kaya pada Korun yang Allah tak sebut cerita. Kenapa sebut Korun? Kenapa kisah Bani Israel ini kisah popular? Bahkan kita tahu hampir separuh daripada Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Maka bila popular, kita sebut yang inilah yang popular ni. Sebab kita tahu dalam dunia ni ada orang yang dia kaya tapi tak popular. Ada orang tak berapa nak kaya tapi popular macam kaya. Kan populariti tu lain pula. Ada orang alim, dia tak popular. Ada orang tak berapa alim tapi popular. Dipopularkan.
Sama juga dalam bab kaya. Allah kata ada orang yang lebih kaya pada Qarun. Kami juga telah binasakan sebab percakapan sama. Ayat sombong, tak nampak nikmat dari Allah. Kata Allah, fa yauma idzin wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Dan ketika mana datang azab Allah, maka tidak perlu lagi ditanya apa dosanya. Kata kita, kalau orang tu buat salah, kita tak tanya awak ni salah apa tak ada, kita poke tu. Dia tahu dah salah dia apa. Tak perlu ditanya apa salah dia, kerana salahnya maklum. Kemudian kata Allah, selepas menceritakan tentang bagaimana kekayaan dan dialog Qarun dengan para ulama'nya, Allah cerita detik-detik terakhir Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun keluar menemui kaum Bani Israel dengan segala perhiasannya, dengan segala lagak dan kekayaannya. Qala alladhina yuriduna al-hayatad dunya. Maka berkata orang yang cintakan dunia, ya laitalana, aduhai malangnya kita. Dan bertuahnya kalau kita jadi mislama utia Qarun, kalau kita boleh jadi macam Qarun. Innahu, sesungguhnya Qarun, lazu hazzin azim, beruntung besar. Hadza lazu, pemilik nasib untung yang besar. Untungnya Qarun. Qala alladhina utul ilm, berkata para ulama mereka. Allah tak sebut berkata Nabi Musa. Kerana untuk menunjukkan bahawa yang mewarisi ilmu para Nabi itu para ulama. Sebab Nabi ini akan wafat dan akan berakhir era kenabian. Tapi tidak akan berakhir era ataupun era para ulama. Dia akan terus ada selagi mana ada alam ini. Sebab itu Allah menyebut dan berkata orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kerana mereka dah pewaris kepada Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Kata ulama'-ulama'nya, wailakum, celaka kamu semua. Bodohnya kamu semua ni yang kagum Qarun tu dengan kekayaannya. Sawabullah, pahala di sisi Allah, khairun liman amana. Lebih baik kalau kamu beriman. Nak beritahu, jangan pernah cemburu pada orang kafir yang kaya, kerana iman kita lebih mahal daripada kekayaan dia. Dan jangan juga cemburu kepada orang kaya tapi tak buat apa pun ketaatan, kerana amal soleh kita lebih mahal daripada kekayaannya. Tapi kalau kita jumpa orang kaya yang beriman dan beramal soleh, kita kena cemburu. Dia lah surau pergi awal sekali. Masjid pergi awal sekali. Dia lah paling rajin sekali belajar. Dia yang paling kuat infaknya. Semua depan. Yang ni kita patut cemburu. Bukan dengki dia dengan tidak baik. Tapi ingin mengatasi. Tapi kalau jumpa orang kaya tapi kafir, tak payah nak cemburu apa-apa. Kan iman kita lebih mahal. Atau jumpa orang kaya tapi bukan jenis beramal soleh, tak payah nak cemburu dia orang. Tak payah nak bersaing ikut dia orang. Kenapa? Kerana amal soleh lebih mahal. Tapi kalau kita jumpa orang kaya baik, soleh, dia tak lupa tanggungjawabnya pada agama. Tuan-tuan, ini adalah orang yang menjadi ikon kita. Ni kita nak suruh anak-anak kita contoh ini. Orang ni kita patut dengki dengan dengki yang baik. Dia panggil ripah. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah menyatakan bahawa manusia ada 4 golongan. An-nasu ala arba'ati asnafin. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Hamba yang Allah beri dia ilmu dan Allah beri dia kaya. Maka dengan ilmu dan kayanya ditakutkan pada Tuhannya. Dan dia menyambung silaturahimnya. Dan dia menunaikan hak Tuhannya. Fahuwa fi afdalil manazil. Dia berada pada tempat paling mulia sekali. Dan yang kedua kata Nabi SAW, Amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah beri dia ilmu tapi tak beri kepadanya harta. Tetapi dia bercita-cita nak jadi macam orang kaya yang baik tu. Wahuma fi ajrihima sawa. Mereka dapat pahala sama kata Nabi SAW. Pahala sama. Kita tuan-tuan tahu ada orang kaya pemurah. Dia ada ilmu, dia ada harta. Maksud ilmunya ilmu agama lah. Tahu halal haram dosa pahala. Kita ni ada ilmu halal haram dosa pahala tapi harta tak banyak. KDSP pun dah habis. Dah umur lebih pada 55 dah habis KDSP dah habis. Dalam bank pun habis belaka dah. Dia tumpah makan kat talaki je duit dah habis belaka dah. Misalnya ni. Tapi dia ada ilmu, harta tak ada. Tapi dia cita-cita kalaulah saya kaya macam orang tu, saya akan buat macam tu, dia dapat pahala sama. Walau dia tak buat, pahala sama. Orang tu sedekah 1 juta, dia dapat pahala 1 juta. Sebab dia ada niat nak jadi macam orang tu. Kalau dia duit banyak tu, dia nak buat macam tu. Saya kalau kaya pun saya buat macam tu. Pahala tu dapat. Yang disebut dalam hadis. Wa huwa sadiqun niyah. Dan kadang niatnya baik, saya nak jadi macam dia.
Sebab tu orang baik ni kita kena tengok dia buat apa benda, kita pun nak buat kalau kita ada macam dia. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang Allah berikan kepadanya harta tapi tak beri ilmu agama, maka dia tak takutkan Tuhan dengan sebab harta ni. Dan dia tidak menyambungkan silaturahimnya dan tidak menunaikan hak Tuhannya. Fahuwa bi akhbasil manazil. Dia berada pada kedudukan paling buruk sekali. Dan yang keempat, orang yang Allah tak beri harta, Allah tak beri dia ilmu agama. Tetapi dia bercita-cita kalau kaya dia nak buat macam nombor 3 tu jahat. Aku ada harta, aku pun nak joli sana, joli sini. Wahuma fi wizrihima sawa. Ni dua-dua ni dosa sama. Ni kawan ni kaya pergi kelab malam. Pergi kelab malam, pergi buat maksiat. Yang keempat ni dia ilmu tak ada, harta tak ada. Tapi dia kata kalau ada harta saya nak ikut macam dia juga, joli. Cari makwa, cari awet, sekian-sekian. Dia dapat dosa sama dengan orang tu walau dia tak buat. Sebab apa? Dia kata kalau saya macam tu saya nak buat macam tu walau dia tak buat. Kata Nabi SAW, wizruhuma sawa, dosa sama. Ini orang paling tolol sini, nombor 4. Harta tak ada, ilmu tak ada, lalu bercita-cita nak jadi jahat macam orang ada harta yang tak ada ilmu. Sebab tu kita tengok kita nak jadi macam mana ni. Lalu kata ulama'nya, kalau kamu beriman dan beramal soleh, kamu la untung wala yulaqaha, tidak akan memperoleh kebaikan ini melainkan orang yang sabar. Sabar dan mentaati Allah. Kejap lagi kita mati dah, sabar. Kita kadang-kadang cemburu orang dapat nikmat, walau dia lalai dia Allah. Sebab saya juga nak nikmat macam tu, nak rumah besar, nak naik kapal terbang, nak naik iyak. Rasa juga nak naik iyak ni. Nak naik kapal layar, nak gitu gini. Sabar-sabar sekejap. Taat pada Allah, kelak kamu akan dapat semua. Bila? Akhirat kelak. Di dunia ni tuan-tuan kita diajar sabar. Sabarlah taat Allah. Tak lama dah kita, tak berapa hari dah kita. Esok lusa pergilah kita. Dan kita akan dapat apa yang pernah kita tengok di dunia bahkan lebih hebat. Kemudian kata Allah lagi. Fakhasafna, lalu kami menenggelamkan bihi Qarun wa bidarihi, dan rumah tempat dia tinggal. Fama kana lahu min fi'atin, tak ada lagi kelompok yang surunahu, yang boleh tolong dia, min dunillah, selain daripada Allah, wa ma kana muntasirin, dan dia selama-lamanya tidak akan mendapat pertolongan. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams, dan menyesallah orang-orang yang bercita-cita nak jadi macam Qarun, yang puji Qarun bagus, Qarun bertuah, menyesalkan dia salah cakap. Wai ka'annallah, aduhai celakanya, seperti Allah melapangkan rezeki pada siapa dikehendaki dan Allah mengurangkan rezeki pada siapa yang dikehendaki. Laula, kalau tidak, amannallahu alaina, Allah kurniakan pada kita iman, Allah kurniakan kita amal soleh. Ini kurnia Allah. Kita pun cuma kagum je tapi tak ngikut Qarun tu. La khasafa bina, nesai nasib kita sama macam Qarun, tenggelam dalam bumi. Wa ka'annahu la yuflul kafirun, amat jelas orang kafir tak pernah berjaya. Kata ini statement dari Allah. Kita duk puji orang kafir, Allah kata orang kafir tak pernah berjaya. Macam mana pun dia jadi orang pertama kaya di dunia, orang paling bagus di dunia, orang paling cerdik di dunia, orang kafir tak pernah berjaya. Kerana nilai Allah akhirat kelak ialah imannya. Kata kita dia nilai kat dunia benda-benda yang bukan penilaian sebenar. Penilaian kita kaya ke, pengaruh ke, berapa pengikut dia. Ni ada seorang pemain kriket, pengikut dia 214 juta pengikut. Main kriket je 214 juta. Ni ada yang main kita kata jenis-jenis TikTok, dia tunjuk gitu, tunjuk. Beratus juta pengikut dia. Beratus juta. Kita kagum. Tuan-tuan, itu penilaian dunia. Penilaian di sisi Allah ialah iman, kemudian amal soleh. Yang ada iman, maka belum-belum untuk buat amal soleh, kerana itu penilaian Allah. Yang tu kita nak. Tuan-tuan, kita berfikir, bila kita jaga iman dan jaga amal soleh, macam kita tak boleh kaya, silap. Harta tu akan datang ikut apa yang Allah tentukan. Harta ni dia akan datang ikut apa yang Allah tentukan. Sebab tu kita lihat ada orang kerja sikit dapat banyak. Ada yang kerja banyak dapat sikit. Ada orang kerja banyak kena tipu pun banyak. Semua berlaku. Supaya kita tahu harta bentuk ujian. Tapi iman dan amal soleh ialah anugerah, bukan ujian. Anugerah. Dia dah sebut tadi bahawa kebaikan yang Allah ilhamkan pada kita itu ialah kekayaan yang Allah nak beri pada kita. Sebab itu untuk buat baik kita kena doa pada Allah, ya Allah ilhamkan aku selalu buat baik.
Tuan-tuan, bila kita tak boleh buat baik, kita tak payah berbanggalah dengan alasan kita tu. Patut kita rasa menyesal, kenapalah aku tak ilham buat baik. Tak payahlah nak cover alasan tu, alasan ni, alasan tu tak laku. Nak cakap orang laku, nak cakap Tuhan tak laku. Sebab kita memang diciptakan untuk ibadat. Maka mana mungkin laku alasan-alasan yang bersifat-sifat kita ada-adakan. Kesibukan yang kita cipta sendiri untuk menghalang kita mengingati Allah dengan sempurna. Kita yang salah, kita buat sibuk macam tu, kenapa? Masa kita nak menuntut ilmu lah, kita panggil tetamu datang rumah. Memang sibuk lah. So, tetamu datang lepas kuliah, maka kita pun tak sibuk. Kita yang mencipta masalah. Lalu kita pun beri alasan tu. Yang ruginya siapa? Kita. Artinya bila Allah beri kita kebaikan, itu rezeki. Tapi bila Allah tak beri kebaikan, kita kena muhasabah. Kenapalah aku semenjak ni tak berada tempat baik-baik. Tak berapa ada masa mengaji Quran, tak berapa ada masa untuk qiyamul lail. Kita patut cemuh diri sendiri. Wala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela melainkan dirinya sendiri. Jangan cela alasan. Jangan cela alasan jam tak bunyilah. Itu inilah. Alasannya pada kita. Alasan tu kita. Alasan tu bukan benda luar daripada kita sendiri. Dan kita boleh lari daripada alasan. Kemudian Allah Ta'ala cerita kebinasaan Qarun dan juga harta benda. Bukan sekadar Allah binasakan Qarun, rumah tempat ditinggal, tempat paling selamat sekali, dan hartanya sekali habis. Bukan dia terus ditenggelamkan. Baik, cerita orang semua kita tutup dengan satu kisah yang diceritakan oleh ulama, yang disebut oleh Imam Ibn Munzir dalam kitab yang Ajaib Al-Gharibah. Satu cerita menarik untuk kita tahu. Bila kita cerita Qarun malam ni, ia cerita tentang orang yang sombong. Orang yang meletakkan kebaikan yang diperoleh daripada hasil usahanya, kebijaksanaan dia, strategi dia semua, sampai lupa menisbahkan pada Allah yang memberinya. Kata ulama daripada Naufal bin Masahib, aku lihat ada seorang pemuda masjid di Najran. Seorang pemuda. Faja'altu anzuru ilaihi wa ta'ajjab min tulihi wa tamamihi wa jamalihi. Bila aku tengok pemuda ni, aku kagum. Dia ni tinggi, cukup, orangnya lawa, badannya Masya Allah, comel orangnya. Aku kagum tengok dia. Lalu aku mendekatinya. Tengok sebab duk kagum sangat, duk dekat-dekat. Lalu dia tanya aku, malaka tanzur ilayya? Kenapa awak tengok saya ni? Lalu kata lelaki ini, itu kata Naufal, ata'ajjab min jamalika wa kamalika. Saya rasa kagum sebab awak ni handsome. Badan awak pun Masya Allah. Nampak lelaki yang sebenar. Saya kagum. Lalu apa jawab dia? Orang yang dipuji sebab dia kata apa? Inna Allaha la yu'jibu minni. Allah pun kagum dengan aku, bukan kamu. Allah pun kagum aku lawa. Ayat dia. Ayat dia mula sombong. Dia kata bukan kamu je kagum. Allah pun kagum aku lawa. Allah pun hairan. Aku lawa. Lalu kata Naufal, aku mula tengok selepas itu ditimpa penyakit ganjil. Famazala yang kus hatta sara betul shibr. Dia penyakit dia makin memendek. Pendek. Makin memendek. Artinya daripada tinggi tu, dia jadi penyakit jadi dia makin pendek, makin kontuk. Sehingga dia menjadi seperti awan kenik. Seperti kita katakan, tingginya mula merendah daripada tinggi, rendah. Ada penyakit yang aneh yang berlaku pada tulang-tulangnya. Sehingga jadi rendah. Ada orang dia ada penyakit aneh kat tulang jadi tinggi. Lepas tu tak stabil. Ini penyakit aneh sehingga dia menjadi makin merendah. Sehingga dia jadi macam budak kecil lah. Daripada tinggi, sehat, akhirnya mengecil menjadi seperti budak yang berpenyakit. Aku tengok sendiri orang yang punya sombong. Hati-hati ayat tu. Tengok ayat dia kata, Allah pun kagum dengan aku. Heran. Maka orang ni lah, kesombongan inilah membawa kepada kebinasaan. Sebab tu ingat bila orang puji kita, katakanlah ini semua dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Jangan kata itu saya tunjuk baru sikit tu, kes saya tak habis lagi. Baru sikit. Saya ni bukan kaleng-kaleng orangnya ni. Boleh tunjuk lagi ni, tapi masa dah nak habis, saya tak boleh tunjuk lah. Nanti lain kali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.